Inflasi teras Singapura bagi Oktober meningkat kepada 3.3% berbanding tempoh yang sama setahun lalu. Pada September, inflasi teras adalah 3%. Ini merupakan peningkatan pertama sejak Januari tahun ini. Menurut Penguasa Kewangan Singapura MAS, kenaikan tersebut dipacu oleh meningkatnya harga barangan dan perkhidmatan serta kos elektrik dan gas yang lebih mahal. Kos pengangkutan privat naik kepada 11.7% berbanding 8.5% pada September. Ia dijangka merosot dengan penambahan kuota COE. Inflasi berkaitan penginapan juga dijangka semakin reda sedang lebih banyak unit perumahan siap dibina. MAS meramalkan inflasi teras berlegar antara 2.5% dengan 3% pada Disember. Bagi awal tahun hadapan pula, walaupun kadar tersebut mungkin terjejas dengan kenaikan GST, MAS percaya ia mungkin kembali sederhana untuk sepanjang 2024. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan Singapura mesti mengekalkan Angkatan Bersenjata Singapura SAF yang kuat di tengah-tengah apa yang beliau sifatkan sebagai dunia lebih berbahaya dan bergolak. Merujuk kepada perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraine, Encik Wong berkata Singapura tidak boleh mengambil mudah keselamatan dan keamanan yang dinikmatinya. Beliau berkata sedemikian di acara pelancaran Kelab Safra ke-7 di Chua Chu Kang siang tadi. The world has become more fragmented and more volatile, and there are more tail risk events which can create significant uncertainties for all of us, including here in Singapore. And all this will affect our security. And that's why we must continue to ensure a strong SAF and, crucially, sustain our commitment to national service. Seorang ketua pengarah di Kementerian Ehwal Luar MFA didakwa di mahkamah hari ini atas tuduhan menyalahguna khidmat beg diplomatik dan kemudian menipu tentang hal itu. Gilbert Oh Hin Kwan, 44 tahun, dipercayai melakukan kesalahan itu sepanjang tempoh 2 bulan sejak Disember tahun lalu. Dia dituduh mengirimkan pakej yang mengandungi kotak ubat Panadol dan jam-jam mewah antara Singapura dengan Beijing menerusi khidmat tersebut. Mengikut peraturan diplomatik antarabangsa, beg-beg diplomatik biasanya digunakan untuk menghantar dokumen atau barangan kegunaan rasmi. Ia tidak boleh dibuka atau ditahan. Kapal kargo elektrik pertama Singapura sudah mula berlayar. Hydro Mover ini cetusan Idea Gold Zero iaitu satu daripada 3 konsortium yang menerima dana pada Ogos 2021 untuk membina kapal sedemikian. Dana diberi oleh Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura MPA dan Institut Maritim Singapura. Kapal ini tidak mengeluarkan karbon dan boleh mengangkut kargo sehingga 25 tan. Ia juga berpotensi mengurangkan kos operasi sehingga 50% berbanding kapal kargo biasa. Memperkasa 3,000 pelajarnya untuk menyedari kesan mereka terhadap alam sekitar. Inilah antara tujuan College Darwin dalam melancarkan bangunan sekolah antarabangsa pertama di Singapura yang berciri sifar bersih pengeluaran karbon. The Greenhouse setinggi 7 tingkat ini menggunakan panel-panel yang membekalkan tenaga boleh diperbaharui untuk mengimbangi 40% penggunaan tenaga bangunan itu setiap tahun. Legenda muzik Indonesia Hetty Koes Endang bakal mengubati rindu para peminat setianya di Singapura pada Januari akan datang. Beliau akan mendendangkan lagu-lagu terbaik yang dipilih khas buat penonton dalam konsert Melodies of Nostalgia with the one and only Hetty Koes Endang di Theatre Mediacorp. Perjalanan Hetty Koes Endang dalam dunia seni hiburan sangat mengagumkan. Sepanjang kerjaya selama 53 tahun, penyanyi legenda ini telah merakamkan 1,600 buah lagu untuk 153 album. Suaranya yang lemak merdu bakal sekali lagi menjadi santapan halwa telinga para peminat setianya dengan dendangan lagu-lagu malar segarnya. Aransemen yang berbeda, tidak lepas daripada originalnya, karena pasti orang rindu dengan original, aransemen original, tapi akan diperbaharui oleh my music director. Insya Allah bisa ada nostalgianya, ada warna barunya. Tentu keroncongnya harus ada, rocknya harus ada, popnya juga harus ada. Jadi semua killer song.
Dua anaknya, Afifah Yusof dan Amir Mahmud Saatari serta Kai Bahar dari Malaysia akan tampil sebagai artis undangan. Di sebalik kebanjiran konsert yang diadakan sepanjang tahun, penganjurnya D-Star Management yakin dengan tarikan bidu wanita serba boleh ini. Ini meskipun harga tiket bermula daripada $109 dan yang termahal $288. Kita mengangkat seorang legenda, seorang diva dan banyak khazanah muziknya. Ini khazanah untuk sama-sama kita kongsikan pada warga muda. Tiketnya terjangkau, saya rasa ikut pasaran lah kerana yang datang pun diva kan, sesuai dengan status beliau sebagai seorang diva. Wah, saya rasa tiket berjalan laju dan sekarang ini dah 60%. Pihak penganjur berharap 90% tiket terjual menjelang akhir bulan depan.